Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita, yang mana pada hari ini kita masih lagi membahaskan tentang isim-isim biasa yang mansub, isim-isim biasa yang dapat pangkat mansub. Yang pertama, kita masih lagi membahaskan tentang apa tanda-tanda mansub tersebut. Macam biasalah, tuan-tuan tahu yang paling popular sekali kalau dimansub pakai fathah lah kan. Tapi ada tanda-tanda lain juga. Kemudian hari ini kita sambung apa tahu? Kita sambung tentang penyebab dia. Penyebab apa yang isim tu dia entitled ataupun dia boleh dapat pangkat mansub dalam kalimat tersebut. Saya dah bagi tuan-tuan 3 kan. Yang pertama, kalau dia tu apa kita panggil khabar kepada kana, khabar kepada kana. Yang kedua, kalau dia subjek kepada inna kan. Kemudian saya bagi dia maf'ulun bih. So 3 penyebab tu saya dah jelaskan pada tuan-tuan. Hari ni kita sambung lagi. Kita sambung lagi beberapa. InsyaAllah kita akan ambil 4 lagi. Kemudian yang balance tu nanti kita sambung. Dan 4 atau 5 kita tengok macam mana hari ni. Tapi izinkan saya start balik daripada awal supaya tuan-tuan semua dapat gambaran besar semula. Saya nak ulang semula supaya tuan-tuan tuan-tuan back on track. Kalau kita terus masuk aja bab tu, nanti tuan-tuan agak kelang kabut sikit kan. Jadi saya start daripada awal. Tuan-tuan dengar dulu. Baik, pelajaran isim peringkat yang ketiga. Ni pelajaran isim peringkat yang ketiga. Perbahasannya lebih tinggi daripada masa sebelum daripada ni. Yang mana hari ni kita bahaskan isim dia terbagi kepada 2 jenis. Satu isim yang mabni, satu isim yang mu'rab. Betul ke tidak? So masa peringkat kedua dulu, ingat tak tuan-tuan? Saya pisahkan isim pun ada 2 jenis juga. Isim yang ada gelaran dan fungsi dan isim biasa. Betul ke tidak? Jadi hari ini nak jelaskan semua isim yang ada gelaran dan fungsi tu pada peringkat ketiga kita sebut dia sebagai isim yang mabni. Ataupun isim ni nahu tuan-tuan, nahu isim yang mabni. So kalau dalam nahu apa makna mabni? Makna mabni ni tidak boleh tuan-tuan ubah. Kalau allazi lah dia sampai bila-bila. Kalau ma lah dia sampai bila-bila. Jangan pandai-pandai tukarkan baris dia. Okey, yang kedua ialah isim biasa. Baik, isim biasa ni tuan-tuan belajar pada peringkat yang kedua kan. Tapi peringkat yang ketiga ni tuan-tuan, isim biasa ni kita gelarkan dia isim yang mu'rab. Betul ke tidak? Isim yang mu'rab. Apa makna mu'rab? Mu'rab ni lawan kepada kebal, kepada mabni tadilah. Yang mana dia boleh kita ubah-ubahkan baris hujung dia kan. Allahu, Allaha, Allahi kan. Kitabu, kitabah, kitabi. Baik. Sekarang ni semua isim-isim yang ada gelaran dan fungsi kita masuk di dalam bab yang mabni. Saya dah jelaskan tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan faham kan. Baik, sekarang ni kita masuk kepada hal isim biasa. Betul ke tidak? Jadi isim biasa ni ialah isim yang mu'rab. Apa makna mu'rab? Boleh kita ubah-ubahkan baris hujung. Betul ke tidak tuan-tuan? Okey, baik. Kalau dia boleh diubah-ubahkan baris hujungnya, dia boleh diubah kepada berapa jenis perubahan? Jadi jawapannya, kalau isim-isim mu'rab ini dia boleh diubah, jadi dia boleh berubah ataupun dia boleh diubah kepada 3 jenis perubahan. Yang pertama, hujungnya boleh berbaris depan, Allahu. Yang kedua, hujungnya boleh berbaris atas, Allaha. Yang ketiga, hujungnya boleh berbaris bawah, Allahi. Baik. Bila tuan-tuan nampak tanda-tanda tersebut, itu ialah nama baris tau. Tapi kalau dari sudut pangkat, kalau tuan-tuan nampak di berbaris depan, dhammah tu, maknanya dia sedang berpangkat apa? Berpangkat marfu' ustaz. Kalau tuan-tuan tengok ujung di baris atas pula, maknanya ustaz, kalimat ni dari segi nahu dia sedang berpangkat mansub. Tiba-tiba tuan-tuan nampak pula Allahi baris bawah, contohnya kitabi contohnya. Jadi ustaz, kalimat kitabi ini dalam rangkap ini dia sedang berpangkat majrur. So marfu', mansub dan majrur itu ialah nama pangkat. Tapi nama baris dia apa? Nama baris kalau baris depan tu kita panggil dhammah. Betul ke tidak? Kalau baris atas kita panggil fathah. Kalau baris bawah kita panggil kasrah. Betul ke tidak tuan-tuan? Okay, dia boleh berubah kepada 3 jenis perubahan. So isim biasa boleh berubah kepada 3 jenis perubahan. So dia boleh marfu', dia boleh mansub dan dia boleh majrur. Baik, perbahasan kita tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dekat dalam diagram kita ni, yang pertama saya jelaskan tanda marfu' apa dan kemudian penyebab marfu' apa. Kalau kita tengah bahas tentang mansub, macam hari ni kita bahas tentang mansub, yang pertama saya nak jelaskan apa tanda-tanda mansub dalam kalimat isim biasa tersebut. Tanda. Yang kedua ialah penyebab. Sama macam majrur, nanti kita bahaskan apa tanda-tanda majrur dan apa penyebab dia dapat pangkat majrur. So, berkenaan dengan marfu' saya dah jelaskan semua tuan-tuan. Yang mana saya dah jelaskan tanda-tanda marfu' tu apa? Tanda marfu' tu yang pertama dhammah lah, yang paling popular sekali. Tanda yang kedua waw, huruf waw. Masa bila Allah pakai huruf waw sebagai tanda marfu'? Yang pertama semasa dia jamak mudzakkar salim, yang kedua semasa di isim 5. Ingat tak? Kemudian tanda marfu' yang ketiga ialah alif.
So masa bila Allah pakai alif, muslimani, masjidani pakai ani waktu bila? Waktu kalimat itu isim biasa tapi dia musanna, dia dual ataupun double. Ni jarang jumpa dalam Al-Quran. Okey. Dia ada tiga tanda marfu'. Tiga tanda marfu' dalam tiga tanda marfu' yang tuan-tuan akan jumpa dalam Al-Quran. Yang pertama tanda marfu' yang pertama dhammah, yang kedua waw, yang ketiga alif. Baik, apa penyebab marfu'? Saya dah jelaskan pada tuan-tuan, penyebab marfu' ada 6. Yang pertama semasa dia mubtada atau subjek, yang kedua semasa dia khabar, yang ketiga semasa dia subjek kana, yang keempat semasa dia khabar inna, yang kelima semasa kalimat isim itu merupakan pelaku, yang keenam semasa kalimat isim itu merupakan timbalan pelaku. Itu kita dah bahas. Jadi kita dah masuk kepada hal yang berkaitan dengan mansub. Betul ke tidak tuan-tuan? So, tanda-tanda mansub saya dah jelaskan pada tuan-tuan. Hari ini saya akan ulang semula. Tanda mansub ada 4. Yang pertama pakai fathah. Yang ini tak payah bahas lah, tuan-tuan dah tahu. Kitab, al-kitaba, al-masjidah, Allah. So, tanda mansub yang paling popular yang Allah selalu gunakan ialah fathah lah. Okay, tanda mansub yang kedua ialah ya. Waktu bila Allah akan pakai ya sebagai tanda mansub? Yang pertama semasa dia jamak mudzakkar salim, yang kedua semasa dia musanna. Contohnya apa? Muslimina, kafirina, shaimina, mukminina pakai ina. Ya dekat ujung. Okey, tanda yang ketiga, tanda yang ketiga mansub ialah kasrah. Baris bawah sebagai tanda kasrah juga, tanda mansub juga. Masa bila? Semasa kalimat itu jamak muannas salim. Okey, yang keempat apa tuan-tuan? Yang keempat huruf alif. Sebagai tanda mansub masa bila? Semasa kalimat itu isim 5. Apa contohnya? Aba, akha, hama, fa dan za. Di 5 kalimat isim tu, kalau dimansub jangan pakai baris, sebaliknya pakai huruf alif di hujung dia. Aba, akha, macam tu tuan. Okey, penyebab mansub apa? Saya dah berikan 3 tuan. Penyebab mansub yang pertama khabar kana. Kana Allahu aliman, kana Allahu aliman, kana Allah aliman, man, maha mengetahui. Jadi aliman tu dapat pangkat mansub. Kenapa? Sebab dia adalah khabar kepada kana Allah tu sebagai subjek dia kan. Subjek dapat pangkat marfu' kan. Okey, kana Allahu aliman, aliman tu dia dapat pangkat mansub. Kenapa? Dia khabar kepada kana itu. Okey, yang kedua ialah subjek kepada innallaha alimun, Allah tu dia dapat pangkat baris atas, dapat pangkat mansub. Kenapa? Sebab dia subjek kepada inna. So yang ketiga saya dah jelaskan pada tuan-tuan ialah maf'ulun bih. Maf'ulun bih pun dapat pangkat mansub juga. Ali dia makan rambutan. Rambutan tu kena baris atas. Sebab apa? Sebab dia maf'ulun bih yang kena buat. So perbuatannya makan kan. So dia yang kena makan oleh si Ali itulah. Okey tuan-tuan, hari ni kita nak sambung lagi tuan-tuan. Saya nak jelaskan tuan-tuan berkenaan dengan maf'ul mutlak. Ini penyebab isim dapat pangkat mansub. Yang keempat kerana dia maf'ul mutlak. Yang kelima kerana dia maf'ul kerana dipanggil. Maf'ul li ajlihi. Yang keenam semasa dia maf'ul bersama. Yang ketujuh semasa maf'ul fihi. Yang ke-8 semasa dia hal. Hari ni kita akan belajar sampai hal insya-Allah. So semua ni ada dekat dalam diagram tuan-tuan. Tuan-tuan pun boleh tengok sendiri kat rumah. Sekejap lagi dalam video yang kedua saya akan tunjukkan diagram ni semula untuk tuan-tuan semua boleh back on track balik apa yang sedang kita pelajari sekarang insya-Allah. So tuan-tuan tunggu video kita yang kedua sekejap lagi insya-Allah.